Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azim Ramli melaporkan rangkuman program Jabatan Pertanian bagi bulan September 2024 untuk informasi MyDOA. Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan Johari Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Sabah Economic Development and Investment Authority Sedia yang diketuai oleh Ketua Eksekutif Sedia Datuk Seri Panglima Haji Hashim bin Paijan. Pertemuan ini antara lainnya membincangkan mengenai prospek dan ruang bagi kerjasama strategik dalam meneroka potensi kerjasama antara Sedia dan Jabatan Pertanian dalam membangunkan sektor agromakanan serta penggunaan teknologi terkini di samping membangunkan tanaman berpotensi dan sosioekonomi di Sabah. Jabatan Pertanian turut menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Brunei Darussalam Yang Mulia Dahliana Ali Akbar. Kunjungan tersebut disambut oleh Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan Johari bin Abdullah dan turut dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan Jabatan Pertanian. Antara perkara yang dibincangkan adalah usaha untuk meneroka bidang kerjasama berpotensi antara Malaysia dan Brunei dengan fokus kepada pembangunan sektor agromakanan berasaskan tanaman. Informasi MyDOA pada kali ini akan membawa berita khas sepanjang berlangsungnya Pameran Pertanian Hortikultur dan Pelancongan Agro Antarabangsa Malaysia MAHA 2024. Kami datang daripada Banting, cuma kita datang tengok expo ni lah, macam mana dia punya cara dia orang menjalankan expo ni. Kat sini kita berdiri dekat kawasan Miracle ni, memang miracle sangat, cantik sangat. Lepas saya tengok pemandangan ni semua, dia orang setting ni semua macam saya pun teringin lah letak bunga-bunga macam ni nak tanam dekat rumah saya. Letakkan gambar kan, memang cantik. Warna-warni dia punya bunga, ayo kalau saya tengok bunga ni macam nak betul-betul je. Banyak sangat kalau dia, banyak curlah. MAHA 2024 yang berlangsung dari 11 hingga 22 September tampil dengan pelbagai tarikan baharu sempena sambutan 100 tahun penganjurannya. Pameran agromakanan terbesar di Asia Tenggara ini berjaya merekodkan kehadiran 5 juta pengunjung dan mencatatkan jualan sebanyak 41 juta ringgit dengan 139 memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA bernilai 7.2 bilion ringgit telah ditandatangani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2024 menjadi platform penting untuk mempamerkan potensi sektor pertanian negara yang maju, berteknologi tinggi dan mampan selaras dengan temanya menuai harapan membina masa hadapan. Muhammad Sabu berkata, MAHA kali ini turut menekankan penglibatan antarabangsa melalui segmen MAHA Go Global yang menarik penyertaan 16 negara termasuk Jepun, Thailand, Brunei dan beberapa negara Eropah. Mengulas lanjut, beliau berpuas hati dengan pencapaian luar biasa yang dicapai terutama dalam peningkatan jualan anak benih, anak pokok dan haiwan ternakan. Beliau berkata pencapaian ini adalah petunjuk positif bahawa minat rakyat terhadap sektor pertanian semakin pesat berkembang di samping memperlihatkan kesedaran yang kian mendalam terhadap kepentingan keterjaminan makanan. MAHA 2024 telah menyediakan lebih 2,000 ruang jualan dibuka mulai 10 pagi hingga 10 malam sepanjang 12 hari itu diadakan. Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan bersama Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tunku Besar Mahmud berkenan berangkat mencemaduli ke laman Agrofood
Floriculture Miracle Garden sempena Maha 2024. Keberangkatan baginda berdua diiringi oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun. Baginda disambut oleh Datuk Norsam Alwi, Ketua Pengarah Pertanian. Turut hadir Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha KPKM. Kerajaan bakal memperkenal beberapa projek termasuk projek mega tanaman padi fasa pertama dengan nilai keseluruhan projek berjumlah RM5 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek tersebut bakal memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan hasil tanaman padi pesawah yang terlibat serta menaikkan taraf hidup mereka. Katanya lagi, cabaran juga terletak di bahu kerajaan serta agensi berkaitan untuk menggerakkan masyarakat khususnya golongan petani, pesawah dan nelayan untuk menerima perubahan yang sedang dirancang bagi melonjakkan hasil dengan lebih baik. Beliau berkata demikian sewaktu berucap bagi menyempurnakan Majlis Perasmian 100 Tahun Maha 2024. Jabatan Pertanian Negeri Perak melancarkan kopi Perak, kopi varieti Liberica yang unik serta mempunyai potensi besar di pasaran tempatan dan antarabangsa. Penjenamaan semula varieti ini sebagai kopi Perak merupakan langkah strategik bagi menjadikan Perak sebagai pengeluar utama kopi di Malaysia. Jabatan Pertanian Negeri Perak diberi tanggungjawab untuk merangka hala tuju, pendekatan dan polisi yang lebih kukuh serta inklusif bagi meningkatkan pengeluaran industri kopi di negeri ini. Permintaan terhadap produk kopi dijangka terus meningkat baik di dalam pasaran negara maupun di luar negara, terutamanya kopi organik dan lestari yang semakin popular dalam kalangan pengguna global. Pembangunan industri floriculture turut menjadi tumpuan KPKM melalui Jabatan Pertanian di mana industri bernilai tinggi ini menyumbang sebanyak RM2.68 bilion kepada ekspor negara dari tahun 2018 hingga 2023. Seiring dengan tema Maha Go Global, industri floriculture merupakan sektor yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan mampu menjana imbangan perdagangan yang positif buat ekonomi negara. Menurut Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Norsam Alwi, Malaysia merupakan pengeksport floriculture ke-10 terbesar dunia dan merupakan peneraju utama negara ASEAN dengan nilai ekspor sebanyak RM405.3 juta pada tahun lalu. Beliau ditemui dalam Majlis Perasmian laman Agrofood Floriculture Miracle Garden Jabatan Pertanian Malaysia yang disempurnakan oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail sempena Maha 2024 di Maib Serdang. Dalam majlis yang sama, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail turut melancarkan buku pakej teknologi tanaman ros yang diterbitkan oleh Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian menjunjung kasih atas perkenan Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis binti almarhum Tengku Abdul Hamid yang sudi mencemar duli ke laman Agrofood Floriculture Miracle Garden Jabatan Pertanian Malaysia sempena Maha 2024. Keberangkatan baginda dan rombongan disambut oleh Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Alwi. KPKM melalui Jabatan Pertanian telah melancarkan manual skim pengesahan bahan tanaman SPBT sempena Maha 2024 di Maib Serdang. Menurut Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Alwi, manual SPBT ini merupakan rujukan utama kepada pegawai Jabatan Pertanian, pegawai pemeriksa dan pemain industri benih tanaman, khususnya peserta SPBT di Malaysia dalam mengeluarkan benih dan bahan tanaman tulen dan berkualiti. Beliau ditemui dalam majlis pelancaran manual SPBT yang telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Arthur Joseph Kurup, yang diwakili oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPKM, Dato' Azzah Hanim Ahmad di Dewan A Maib Serdang. Jabatan Pertanian telah membangunkan skim pengesahan bahan tanaman pada tahun 2009 dan telah dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2012. Dalam tempoh tersebut, seramai 150 orang pegawai telah dilatih dan dilantik sebagai pegawai pemeriksa yang kompeten. Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak SSI dan Jabatan Pertanian Negeri Perak memeterai MOU bagi membangunkan TKPM Sungai sebagai usaha berterusan Kerajaan Negeri Perak memperkukuh agenda sekuriti makanan. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif SSI Zulkifli Abdullah berkata, kerjasama ini satu langkah penting untuk memastikan Perak terus menjadi peneraju dalam pengeluaran makanan negara.
SSI diwakili Zulkifli, manakala Jabatan Pertanian Perak diwakili pengarahnya, teknologis Norsianti Othman dengan disaksikan Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Norsianti berkata, sehingga 2023, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Pertanian sudah melaburkan RM220,000 bagi pembangunan projek itu, sementara Kerajaan Persekutuan menjumbang RM58,000 untuk kerja infrastruktur. KPKM melalui Jabatan Pertanian telah melancarkan buku pakej teknologi durian sempena Maha 2024 di Maib Serdang. Menurut Ketua Pengarah Pertanian Datuk Norsam Alwi, kejayaan pengeksportan durian segar ke China pada 24 Ogos 2024 yang lalu merupakan kejayaan yang bermakna buat industri agromakanan negara kerana ia membuka ruang pasaran baharu kepada lebih 63,000 pengusaha durian seluruh negara. Beliau ditemui dalam majlis pelancaran buku pakej teknologi durian yang telah disempurnakan oleh Datuk Seri Mohamad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Dewan Maib Serdang. Tambah beliau, pakej ini menerangkan teknologi pengurusan tanaman durian yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian merangkumi keperluan asas tanaman, amalan kultura, pengurusan perosak dan pengendalian lepas tuai. Jabatan Pertanian telah menyertai majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1446 Hijrah bersamaan 2024 pada 16 September 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah berkenan untuk berangkat bersama Raja Pemaisuri Agong Raja Zarif Sofia ke majlis tersebut. Turut hadir Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan isteri serta Dif-Dif kenamaan. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ini mengangkat tema Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Tema ini adalah manifestasi dari intipati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan satu tema yang signifikan bagi memacu umat di negara ini ke arah kejayaan. Kontijen Jabatan Pertanian diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan, Johari bin Abdullah dan pegawai-pegawai kanan jabatan serta kaki tangan dari Ibu Pejabat Putrajaya, Kuala Lumpur dan Serdang. Datuk Seri Isham bin Ishaq secara rasmi telah memulakan tugas sebagai Ketua Setiausaha KPKM di Wisma Tani hari ini. Sebelum ini, beliau adalah Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Ketibaan beliau telah disambut oleh pihak pengurusan tertinggi KPKM serta ketua-ketua jabatan dan agensi KPKM di lobi 4G1 Wisma Tani Putrajaya. Beliau kemudiannya diberikan taklimat berkenaan fungsi dasar dan belanjawan KPKM sebelum mengadakan kunjung hormat ke atas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu di pejabatnya. Seluruh warga Jabatan Pertanian Malaysia mengucapkan selamat bertugas kepada Datuk Seri Isham bin Ishaq. Sekian daripada saya, rangkuman program Jabatan Pertanian September 2024 untuk informasi MyDOA. Assalamualaikum dan salam hormat.